Okey, Tajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan terangkan tentang kita nitrogen. Okey, kita nitrogen ni mungkin topik yang baru yang mungkin Tajah tak biasa lagi. So, cikgu akan terangkan. Okey, cikgu kena perkenalkan dulu. Kalau kita bercakap pasal kita maksudnya ialah kita nitrogen ialah kita semula jadi yang mengitakan unsur nitrogen antara tumbuhan dengan haiwan dan seterusnya kepada atmosfera, tanah dan air. Senang cerita, diterangkan macam mana nitrogen yang ada di udara ni boleh digunakan oleh tumbuhan, boleh masuk ke dalam haiwan, boleh masuk ke dalam tanah, dan kita nitrogen ni sentiasa berterusan. Seperti panggil kita, proses yang berterusan. Okey. Gas nitrogen, tumbuhan sebenarnya walaupun dekat udara ada nitrogen, tapi tumbuhan tak boleh serap terus gas nitrogen yang ada di udara. So ada cara macam mana tumbuhan nak bawa masuk nitrogen ke dalam tumbuhan. Okay, kita tengok. Okay. So kalau kita nak fahamkan kita nitrogen, cikgu suka mulakan dengan gas nitrogen yang ada di udara. Okay. Gas nitrogen yang ada di udara. Okay. So, kita belajar dulu cara macam mana dia nak dibawa masuk ke dalam kita tersebut. Okay, first, cara pertama, boleh berlakunya fenomena semula jadi. Antaranya ialah melalui tindakan kilat. Dan waktu hujan dia kilat kan. Tindakan kilat atau satu lagi ialah letusan gunung berapi boleh membawa masuk gas nitrogen yang ada di udara masuk ke dalam tanah. Okay. Satu lagi cara ialah melalui satu tindak balas yang dilakukan oleh bakteria. Bakteria ni nama dia bakteria pengikat nitrogen. Okay, bakteria ni sebenarnya duduk di akar. Ni cikgu besar kasih gambarnya. Okay. Di akar tumbuhan kekacang, apa sahaja jenis kekacang, pada bahagian akarnya ada sekejap cikgu tukar dia punya ni sekejap. Pen dia terlalu besar. Okay, maaf Okay. So, kita sambung. Okay. Pada akar pokok kekacang, akar dia ada, kalau pelajar tengok gambarnya ada macam struktur bentuk bulat-bulat ni. Ini sebenarnya kita panggil sebagai nodul. Nodul. Pada nodul akar yang terdapat, nodul yang terdapat pada akar pokok kekacang ni, di dalamnya ada bakteria. Okey, nama bakteria itu ialah bakteria pengikat nitrogen. Bakteria ni akan melakukan satu tindak balas yang dipanggil sebagai tindak balas pengikatan nitrogen. Melalui tindak balas ni, nitrogen yang ada di udara, di atmosfera, akan dibawa masuk ke dalam tanah. Okay. Bila ia dibawa masuk ke dalam tanah, nitrogen sekarang ialah dalam bentuk ion nitrat. Okay. Hanya dalam bentuk ion nitrat sajalah yang boleh diserap oleh akar pokok. Jadi bila dah ada ion nitrat, ion ni akan diserap oleh akar pokok, okay, dan digunakan oleh pokok tadi untuk membentuk protein dalam tumbuhan. Protein yang ada dalam tumbuhan pula, kalau dimakan oleh haiwan dan manusia, protein tumbuhan ni akan berpindah pula kepada haiwan atau manusia. Okay, dan membentuk protein haiwan. Okay. Satu lagi, bila tumbuhan atau haiwan ni telah mati, okay, ada satu tindak balas yang kita panggil sebagai tindak balas penguraian. Penguraian sama maksud dengan pereputan. Apa saja organisma yang mati akan terurai atau mereput. Okay. Jadi tindak balas penguraian dibantu oleh kehadiran bakteria dan juga kulat. Okay. Bila ada bakteria dan kulat, organisma yang mati akan terurai. Organisma yang terurai tadi akan membentuk sebatian amonium. Okey, sebatian amonium ni tak boleh diserap oleh pokok. Walaupun ada dalam tanah tapi tak boleh diserap oleh pokok. So kena tukar dulu ke bentuk yang boleh diserap oleh pokok. So nak tukar dulu dari sebatian amonium, nak tukar ke bentuk awal namanya bentuk ion nitrit. Tindak balasnya
penitritan. Bakterianya bakteria penitritan. Okey. Ion nitrit tak boleh diserap oleh pokok. Jadi ion nitrit kena tukar lagi kepada ion nitrat. Nama prosesnya sama, penitritan. Bakterianya pun sama, penitritan. Dari nitrit tukar kepada nitrat, barulah boleh diserap oleh pokok. Okey. Ion nitrat yang ada dalam tanah boleh dikembalikan ke udara, ke atmosfera melalui satu tindak balas yang dipanggil sebagai tindak balas pendinitritan. Dibantu oleh bakteria yang namanya pendinitritan. Okay, bila ada proses pendinitritan, pelajar tengok ion nitrat yang ada di dalam tanah akan kembali ke udara kepada bentuk gas nitrogen. Macam tu kita katakan kita. Dibawa masuk, dibawa keluar, macam tu. Daripada kita tersebut. Okey. Selain tu, kalau secara buatan, kandungan nitrat dalam tanah juga boleh diwujudkan dengan menambahkan baja bernitrogen. Baja diletak ke dalam tanah untuk meningkatkan kesuburan tanah. Antara baja yang digunakan ialah baja bernitrogen sebab dalam baja bernitrogen itu mengandungi ion nitrat. Okey. So, proses dia agak panjang tapi pelajar tengok kebanyakan nama bakteria adalah sama dengan nama proses. Kalau prosesnya penitritan, bakterianya penitritan. Okey. Itu cara nak hafal je lah. Okey, ni kita nitrogen. Tumbuhan hanya dapat serap ion nitrogen dalam bentuk ion nitrat. Ni kena ingat betul-betul. Hanya dalam bentuk ion ini saja boleh diserap oleh pokok. Okey. So, ada dua proses dalam kita nitrogen iaitu penambahan ion nitrat dan penyingkiran ion nitrat. Kalau pelajar tengok Okey. Nak tambah ion nitrat ke dalam tanah, ada tadi cikgu sebut kilat, ada letusan gunung berapi. Ini proses pengikatan nitrogen oleh tumbuhan ke kacang. Oleh bakteria pengikat nitrogen yang ada dalam akar pokok kekacang. Okey, satu lagi ialah proses penitritan juga menambahkan ion nitrat ke dalam tanah. Selain itu, ion nitrat juga boleh disingkirkan daripada tanah. Caranya ialah penyerapan ion nitrat daripada tanah oleh pokok. Akar pokok boleh menyerap ion nitrat dan ini mengurangkan ion nitrat yang ada dalam tanah. Satu lagi, ion nitrat boleh ditukar terus kepada gas nitrogen melalui proses pendinitritan yang juga dijalankan oleh bakteria pendinitritan. Okey, satu lagi proses di mana ion nitrat boleh kurang daripada tanah ialah melalui proses melarut resap nitrat atau nitrate leaching. Maksud macam ni, proses melarut resap ni ialah proses nitrat yang ada dalam tanah hilang atau dibawa pergi melalui air yang bergerak dalam tanah, pergi masuk ke dalam air tanah dan seterusnya ke sungai dan apa-apa laluan air. Okey. Ini tadi ulangan dia, kilat, letusan gunung berapi. Okey. Kilat, penerangannya ada kat situ. Semasa hujan turun, ada gas nitrogen dioksida melarut dalam air hujan lalu membentuk asid nitrik. Asid nitrik masuk ke dalam tanah dan membentuk ion nitrat. Okey, pengikatan nitrogen yang cikgu sebut tadi, ini ialah akar pokok kekacang. Pada akar pokok kekacang ada nodul. Ini nodul, bulat-bulat ni nodul. Dalam nodul itu ada bakteria. Nama bakteria ialah bakteria pengikat nitrogen. Okey, bakteria ini boleh mengikat gas nitrogen dan menukarkannya kepada bentuk ion nitrat ke dalam tanah. Okey. Apabila haiwan dan tumbuhan mati, bakteria pengurai boleh tukarkan protein haiwan kepada sebatan amonia melalui proses penguraian cikgu dah sebut tadi. Okey. Melarut resap nitrat cikgu dah terangkan tadi. Okey. Pendinitritan itu untuk singkirkan gas nitrat yang ada dalam tanah nak disingkirkan dan ditukarkan kepada bentuk gas nitrogen. Okey. Proses melarut resap nitrat
Okey, ialah di mana ion nitrat yang ada dalam tanah larut dalam air kemudian mengalir ke dalam sungai atau air bawah tanah. Okey, so dibawa pergi dari tanah tersebut, maksudnya proses larut resap nitrat. Okey, kita nitrogen ni kita belajar sebab kita ini sangat penting kepada kesuburan tanah dan juga kepada hidupan. Antara kepentingan dia ialah mengekalkan gas nitrogen yang berada di udara. Maksudnya, kalau nitrat dah masuk ke dalam tanah, dia boleh dikembalikan ke udara. Macam tu. Okey, pengikatan nitrogen dan yang ditukarkan ke bentuk ion nitrat mengekalkan kesuburan tanah. Kalau ada proses-proses ini, tanah akan menjadi subur. Hasil tanaman akan meningkat. Okey. Kita juga memastikan tumbuhan boleh serap nitrat dari tanah, haiwan boleh dapatkan protein tumbuhan. Macam tu. Jadi dia akan membekalkan protein yang mencukupi untuk setiap aras atau peringkat kehidupan. Okey, mengurangkan pencemaran alam sekitar. Antara kepentingan dia. Okey, ini cikgu dah terangkan tadi. Alright, sekejap. Okey. Pencemaran alam sekitar tu dapat dikurangkan melalui kaedah ni. Maksudnya tadi cikgu ada sebutkan, kalau apa saja hidupan yang dah mati, dia akan mengalami proses perebutan atau penguraian. Okey. Jadi, haiwan yang mati tu tak akan kekal macam tu je. Dia akan reput, terurai, membentuk sebatian amonium. Sebatian amonium pula boleh tukar kepada bentuk ion nitrat yang akhirnya boleh digunakan semula oleh tumbuhan untuk sumber protein. Jadi tak adalah bangkai, contoh ya, ada lembu mati. Tak adalah setahun pun lembu tu masih macam tu je. Jadi bakteria dan kulat tolong membantu proses penguraian. Okey. Okey, antara penghasilan baja kompos dengan dibantu oleh proses penitritan. Okey. So itu penerangan cikgu. Cikgu harap nanti pelajar cuba jawab soalan latihan. Kalau melalui latihan kita akan dapat test lah, kita faham ke tidak kita nitrogen ini. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.